Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah. Para penonton yang saya kasihi dan hormati, sekali lagi kita bersama-sama pada malam hari ini untuk mendengarkan sebahagian daripada pembelajaran yang akan disampaikan sebentar nanti. Alhamdulillah, dengan kerjasama pihak Masjid Kampung Siglap, kita masih lagi bersama pada malam hari inilah bagi sesi membedah kitab Tazkiyatun Nafs, karangan kitab Al-Imam Syed Hawwa rahimahumullah. Baik, minggu yang lepas kita telah pun memasuki berkenaan dengan perkataan basmalah dan juga hamdalah, bacaan dalam surah Al-Fatihah. Maka apakah kesan yang kita dapat pelajari telah pun dibincangkan pada minggu yang lalu. Namun saya belum lagi akhiri dengan pengakhiran daripada surah Al-Fatihah, yang mana saya hentikan pada ketika itu adalah dengan kita katakan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Bila mana kita dah sebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembangkitan, hari kebangkitan ataupun hari pembalasan. Dan bila mana kita katakan Maliki Yaumiddin, kalau sekiranya kita merupakan orang yang dibantu, orang yang dibantu, maksudnya orang yang dibantu ni maksud kita orang atas sana, ataupun kita kata kita ni ibu ataupun ayah. Bila mana anak dengan cakap kita, anak dapat mata pelajaran yang baik dalam peperiksaan dan sebagainya, kita akan berikan hadiah. Dan hari pembalasan ini merupakan hari yang mana apa jua yang kita lakukan di dunia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Kita akan diletakkan di neraca timbangan tersebut, di mana bahagian mana yang kita diberatkan, sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Dan ini yang dikatakan Malik Yaumiddin. Bila kita dah katakan Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan sekalian alam yang memiliki yang maha pengasih lagi maha penyayang, Malik Yaumiddin, yang memiliki hari kebangkitan. Tengok betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia mampu mencipta cakrawala, mencipta dunia segala-galanya, dan pada masa yang sama Allah Subhanahu wa taala akan menghitung setiap timbalan amal yang dilakukan oleh makhluknya, iaitu insan maupun jin yang mempunyai akal, yang ditaklifkan kewajipan. Macam haiwan tak perlulah, haiwan tak perlu sebab dia tak kena taklif. Maksud taklif ni, dia tidak diwajibkan oleh sesuatu pemerintahan. Dan haiwan, habitat haiwan dia makan tidur dia. Tapi kita pula, Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan juga manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi bila mana kita lihat di sini, bila mana Allah Subhanahu wa taala katakan perkataan tersebut, dia merupakan penghayatan akan keagungan Allah yang harus ditumbuhkan, kerana tidak ada kerajaan kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rasa takut perlu ditumbuhkan,
kerana dahsyatnya hari pembalasan yang ada dalam kekuasaannya. Kerana pada hari itu, bila mana kita dibangkitkan, kita seolah-olah dibangkitkan dalam keadaan terpinga-pinga. Kita tidak tahu apa arah tujuannya. Di situlah yang mana kalau sekiranya orang mukmin yang beriman kepada Allah, bila mana dibangkitkan, wajahnya bercahaya. Kenapa bercahaya? Sebab banyak beribadah kepada Allah dengan melaksanakan wuduk. Sebab tu wuduk kita kena betul. Kita punya wuduk nak kena betul. Solat kita nak kena jaga. Sebab perkara yang pertama sekali yang akan disoalkan oleh Allah adalah solat kita. Jadi kalau solat kita dah bagus tetapi wuduk kita tak bagus pun tidak menjadi juga. Jadi nak kena jaga betul-betul. Perkara ibadah kita nak kena betul-betul dan kena ikut kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah yang saya hormati, bila mana kita dah pun tumbuhkan perasaan takut dengan hari pembalasan. Hari pembalasan ni hari kiamat lah. Hari kiamat tu kita dibangkitkan semula. Yang pada ketika itu kalau sekiranya kita nak minta bantuan, kita tak tahu. Sebab semua pada ketika itu menjaga diri, mementingkan diri. Yang hanya boleh bantu kita adalah amalan ibadah yang kita lakukan, amalan kebaikan yang kita lakukan di dunia yang lalu. Jadi bila mana kita tengok kat sini, bila kita dah sebutkan perkataan Malik Yaumiddin, ketaatan tu akan timbul, keikhlasan tu akan timbul, dan kita akan mencari maradatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ataupun ucapan yang kita baca, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, kepada engkau kami na'budu, sembah. Kita sembah kepada siapa? Kita sembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan zat yang satu. Kita tak sembah kepada yang lain. Walaupun kalau kita tengok orang jahiliyah, mereka ada banyak Tuhan, tetapi dikatakan Lat yang paling besar, Tuhan berhala yang paling besar untuk melakukan kurban dan sebagainya. Tapi bila kita pula sebagai orang Islam, kita mengaku bahawasanya yang namanya Rabb, yang namanya Ar-Rahman, yang namanya Allah adalah Allah yang satu. Dia bukan yang lain. Cuma itu adalah panggilan-panggilan salingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetap kul huwallahu ahad, kita katakan Allah itu satu. Kita tak ada Tuhan yang dua, kita tak ada Tuhan yang tiga. Bayangkan kalau sekiranya ada kepimpinan, dua kepimpinan dalam satu organisasi, apa yang akan berlaku? Akan rosak. Walaupun sekarang ni ada beberapa kepimpinan, itu pun kepimpinannya pun akan menjadi rosak. Sepatutnya kena tulis dan sebagainya. Pada hari inilah. Sebab tu kita lihat di sini, bila kita lakukan satu tujuan ibadah tu, kita tengok ibadah tersebut ada hikmahnya. Antara hikmahnya kita tengok waktu solat, panggilan yang satu, menyembah kepada Tuhan yang satu, menyembah kepada kiblat yang satu, ke arah tujuan yang satu. Apa matlamat kehidupan kita? Kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmah Allah Subhanahu wa taala. Baik, selepas kita dah sebutkan penuh keikhlasan perkataan iyyaka na'budu, dan perbaharui kesedaran akan ketidakmampuan, keperluan dan kelemahan kita yang ada bila kita sebutkan perkataan itu. Sebab apa tadi? Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kebangkitan. Jadi bila mana kita katakan iyyaka na'budu, dia perbaharui sebenarnya niat kita. Dia perbaiki semula apa tujuan kita. Dia perbaiki pula apa sasaran matlamat kita hidup di dunia ini. Dan kita pun sebut wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah kami taati ataupun patuhi. Segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, itulah yang kita laksanakan. Yang mana baik kita dekati, yang mana kurang baik ataupun haram kita jauhi. Sebab tu ada banyak hikmah di sebaliknya. Kalau kita pelajari ataupun kita tadabburi apa hukum hakam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sebagai contoh, bila mana seseorang itu Allah melarang mendekatkan diri dengan minuman keras, pastinya ada hikmahnya. Kalau kita lihat hikmahnya pada hari ini banyak sekali. Sebagai contoh satu ni, bila mana orang itu terlalu mabuk, dia akan lupa kepada dirinya dan dia akan bertindakannya seperti haiwan yang liar ataupun haiwan yang buas.
Sebab tu banyak kita lihat isu-isu pada hari ini, berlakunya perkara tersebut, tabiat itu berlaku, dia menjadi salah satu daripada daging itu yang akan merosakkan jiwanya, akan mengeraskan hatinya untuk mendekatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apapun, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sekiranya ada teman kita ataupun keluarga kita yang masih dalam perkara tersebut, kita berdoa. Mungkin kita tak mampu untuk tegur dengan tangan, atau kita tak mampu nak tegur dengan lidah. Namun kita tegurlah dengan hati, iaitu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dia berubah kepada arah kebaikan. Ingat, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita katakan wa iyyaka nasta'in, sedarlah bahawa ketaatanmu tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni diberikan ujian, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau sekiranya Allah tak izinkan kita nak buat ketaatan, dia tak jadilah. Macam kisah seorang pemuda yang telah pun membunuh seramai 99 orang, dan dia tiba-tiba terkesan ataupun tersedar untuk menjadi baik, nak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang berlaku pada ketika itu, bila mana dia bertemu dengan seorang yang dikatakan sebagai ahli ilmu, dia bertanya, adakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatku? Katanya apa? Allah tak akan terima taubatmu. Saking geram kepada kata-kata tersebut, macam kata-kata hikmah tu tak dapat nak dibendung, lalu dibunuh ilmuwan tersebut. Lalu dia bergerak lagi, dan akhirnya dia bertemu dengan seorang yang ilmuwan, dan dia kata dengan orang ilmuwan tu, aku telah membunuh 100 orang. Jadi adakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan aku? Apakah kata ilmuwan tersebut? Dia kata, setinggi mana, sebesar mana sekalipun, seluas mana sekalipun dosamu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan, tapi hendaklah dengan keikhlasan, taubatan nasuha. Dia tidak akan kembali semula kepada kancah tersebut. Dan bila mana dia keluar daripada rumah orang alim tadi ataupun ilmuwan tadi, tiba-tiba takdir Allah Subhanahu wa taala dia meninggal. Dan bila mana dia meninggal itu, maka datanglah ataupun hadirlah 2 orang malaikat yang sedang berdiskusi, bertanya kepada salah satu dengan yang lain, mana dia nak masuk ni, syurga ataupun neraka. Di situ Allah turunkan seorang malaikat, malaikat, dan berubah kepada manusia untuk mendidik malaikat, 2 malaikat yang sedang berbicara ataupun tengah nak tahu sama ada masuk syurga ataupun tidak ni. Jadi apa kata malaikat yang menyerupai manusia ni, lihat kepada niat dia lebih kepada mana. Bila diukur niat dia tersebut lebih kepada taubat, walaupun dia belum lagi melaksanakan taubat. Jadi para ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, cerita yang saya berikan tadi dia ada dalam hadis, ada dalam hadis. Jadi bila kita lihat dekat sini, kalau Allah izinkan kita untuk beribadah, kalau Allah izinkan kita untuk melakukan kebaikan, apa yang sepatutnya kita lakukan, kita katakanlah alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang. Sebab tu kita dapat lagi menghirup udara Allah yang segar ini. Ini semua adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semua benda kena bayar, tapi hirup udara tak kena bayar. Syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya, jadi pertolongan yang Allah berikan itu adalah, siapa yang akan berikan? Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, Allah akan berikan pertolongan. Bagi meminta kepadamu, baginya segala kurnia kerana telah memperkenankanmu untuk mentaatinya. Meminta kepadamu berkhidmat untuk menyembahnya dan menjadikanmu berhak melakukan munajat kepadanya. Seandainya dia tidak memperkenankanmu, nescaya engkau termasuk orang-orang yang terusir bersama syaitan yang terkutuk. Alhamdulillah, kita dah lahir dalam agama Islam. Alhamdulillah, kita dilahirkan oleh ibu dan ayah yang Islam.
Namun ada di segelintir daripada teman-teman kita yang belum lagi dapat nikmat Islam. Adakah kita perlu biarkan mereka dakwah kita dengan akhlak kita, peribadi kita, perilaku kita? Kita tak perlulah nak preach macam khutbah Jumaat, kita tunjukkan sahaja, oh Islam cara dia macam ni. Okay? Mereka akan kenal dan mereka akan menghormati. Yang membuat Islam itu tidak dihormati adalah orangnya sendiri. Islam tu dah memang dihormati, okay? Memang dah ada pun. Tetapi yang membuat Islam itu jatuh, diri kita sendiri. Kita sendiri yang menjatuhkan martabat Islam tersebut. Jangan salahkan agama kita, tetapi salahkan diri kita. Jadi kalau Allah izinkan kita dah pun hidup dalam keluarga Islam, kita kena pertingkatkan. Okay? Yang dah dapat Islam, okay, dia pun kena pertingkatkan. Sebab kita takut ada hari ini orang nikah, okay, maksudnya dia nikah dengan lelaki yang non-Muslim ataupun wanita non-Muslim. Kita kena tarbiyah ataupun kita kena ajar didik. Adakah kamu cintai saya disebabkan saya ataupun agama saya? Kalau cinta kepada saya, sekiranya saya melakukan kesilapan di kemudian hari, adakah kamu tetap akan bersama dengan agama Islam atau bagaimana? Jadi kita kena didik pasangan kita. Kita cakap dengan mereka, sekiranya saya keluar dan sebagainya, maksudnya saya ada melakukan kesilapan, jangan kamu tetap kena kekal dengan agama. Okay? Sayangi agama, baru sayangi saya. Kenali agama saya, baru kenali diri saya. Macam mana saya katakan tadi, agama Islam tu dah suci, tapi yang mengotorinya adalah kita sendiri, diri kita sendiri. Baik, apabila engkau telah mengucapkan ta'awuz, kita dah katakan tadi minggu-minggu lalu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita dah baca bismillahirrahmanirrahim, kita dah buat juga puji-pujian alhamdulillahirabbil alamin. Dan di akhir itu, apa yang sebenarnya kita nak? Macam saya katakan tadi, tujuan kita nak apa? Dalam surah Al-Fatihah, kita ada bacaan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kan kita katakan tadi kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dah kata nasta'in, kita nak minta pertolongan, bantuan daripada Allah. Biarlah kepatuhan kita, persembahan kita, penyembahan kita yang mana ihdinas siratal mustaqim. Okay, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus macam mana? Maksudnya jalan kesejahteraan, jalan yang selamat. Jalan yang selamat perlulah ikut kepada peraturan, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh lari daripada itu. Okay? Sebab itu adalah utusan yang terakhir. Kalau sekiranya ada sebahagian pandangan dan sebagainya, kita menghormati dah. Tapi kalau kita yakin benda itu betul, datangnya daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, teruskan. Tetapi kita tak boleh paksa teman kita untuk lakukan seperti kita. Sebab kita dah dapat rasai nikmat tersebut, kita nak kongsi nikmat tu, kadang-kadang kawan kita tak boleh nak rasa. Kita suka makan nasi ayam, kita suka makan nasi ayam, minum air bandung, tiba-tiba lapar, makan nasi ayam, minum air bandung. Tetapi teman kita tak boleh macam tu. Tetapi prinsipnya semua orang makan. Tapi pemakanan apa, semuanya ada pilihan. Tetapi pemakanan tu mestilah halalan tayyiban. Itu prinsip kita yang kita pegang. Kita nak halal, tayyiban. Tapi kawan kita makan yang halal, tapi dia tak kurang baik. Mungkin dia makan nasi berani hari-hari, kambing, boleh bawa kepada kemudaratan. Kita dah cuba nasihat dan sebagainya. Kita kata boleh makan, tetapi dengan kadar yang sedikit. Gunakan perlahan-lahan. Tunjukkan contoh akhlak yang terbaik. Sebab Rasulullah SAW bila mana menerima para sahabatnya memeluk agama Islam, dia tak paksa. Maksudnya tak paksa untuk lakukan itu dan ini. Rasul tunjukkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana aku solat. Jadi para sahabat tengok, oh macam ini Rasulullah letak tangan kat mana, tangan dia macam mana pula, lepas itu sujud dia macam mana. Sahabat tengok, ikut.
kebaikan pula. Jadi contoh-contoh itu dalam hadis ada, kadang-kala dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'il. Jadi kita tengok perilaku Nabi bukan hanya dalam bentuk perkataan sahaja ataupun perbuatan sahaja ataupun daripada takrir persetujuan Nabi, tetapi apa juga segala perilaku daripada sudut fizikal Nabi, Syama'il, fizikal kepribadian Nabi, itu pun dah dikirakan sunnah. Jadi bila kita tunjukkan tuntunan itu kepada orang lain, dipersilakan. Jadi seperti mana saya katakan tadi, ihdinas siratal mustaqim, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmatnya untuk tunjukkan kita kepada apa? Jalan yang lurus, supaya apa? Kita tidak menjadi seperti kaum-kaum yang terdahulu ataupun kaum-kaum yang sebelum kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala mencampakkan mereka ke jalan yang tidak benar. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, mendidik kita, bila mana kita selesai sahaja solat, kita bacalah doa ni. Okay. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kita memohonlah, saya memohon kepadamu, Allahumma inni ala dzikrika, untuk ingat kepada kamu, okay, wa syukrika, ala dzikrika wa syukrika, atas kesyukuran, nak tunjuk limpahan syukuran. Apa ni kesyukuran? Okay, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan kebaikan ataupun sesuatu yang kita lakukan ala husni ibadatik, yang ibadah tu memang sebaik-baiknya, penyembahan kita ni sebaik-baiknya untuk kamu. Wa husni ibadatik wa ala ta'atik, kan? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita ni, hati kita ni berbolak-balik. Hari ni kata ni, esok kata lain, lusa kata lain. Sesaat ni kata nak makan mi soto, dan nampak mi soto tak rasa pula nak makan mi rebus. Jadi tetapkan hati ini ke atas apa? Ke jalan agamamu yang benar. Itu yang kita nak kena minta. Kita tak nak di akhir penghujung kehidupan kita, kita dah lakukan kebaikan, tetapi di akhir kita syirik pula dengan Allah Subhanahu wa taala, wa iyazbillah min zalik. Minta perlindungan tersebut. Sebab orang yang syirik tiada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga hati kita, Allah jaga lisan kita, Allah jaga perilaku kita, hanya panca indera ini, hati ini dan sebagainya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, bila mana kita dah baca surah Al-Fatihah, kita dah minta tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita katakan apa? Amin. Amin. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kabulkan permintaan tersebut. Jadi tengok, dalam solat sahaja dah ada doa dan permintaan. Jadi hayati solat kita, di mana kita minta kepada Allah, minta dengan sebenar-benarnya, seikhlas hati, dengan penuh tawaduk, dengan penuh tunduk. Okay, bahawasanya kita ni adalah insan yang lemah. Sesuatu yang kita fikirkan tidak boleh berlaku namun boleh berlaku dalam dalam apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah inginkan benda itu, boleh berlaku. Macam hari ini, satu dunia semuanya sakit. Bukan kita saja yang sakit, satu dunia semua sakit. Jadi kita bermohon kepada Allah supaya Allah mengangkat wabak ini, supaya kita dapat lagi hidup seperti sedia kala. Sebelum saya akhiri, sebuah hadis yang ingin saya kongsikan menerusi surah Al-Fatihah ini. Sabda Rasulullah SAW, qasamtu salah baini wa baina abdi nisfaini. Aku membahagi salat antara aku dan hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, dua bahagian. Nisfuha li, sebahagiannya untukku, wa nisfuha li abdi, dan sebahagiannya lagi untuk hamba-Ku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hamba-Ku apa yang ia pinta. Yaqulul abdu, hamba-Ku mengucapkan,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan segala puji bagi Allah. Fayaqulullah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman ataupun menjawab, hambaku memujiku. Hamdani abdi, hambaku memujiku. Jadi kita sentiasa kena puji-puji Allah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebut dan puji Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga diri kita, jaga keluarga kita untuk terus menjadi orang yang terbaik, menjadi keluarga yang terbaik, menjadi masyarakat yang terbaik dan terbilang, insya-Allah. Maka yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.